depan boleh tanya. Diorang rekod. Jadi nanti boleh tanya, cikgu hari tu cikgu cakap senyum tu kenapa ya? Jadi itu dia di antara proses-proses yang menyeronokkan sebenarnya kalau perempuan bersama-sama dalam kelas ni menghadirkan diri, bukan sekadar hadir mendengar, tapi menghadirkan dalam membuatkan kelas ni menjadi rancak. Memang seronok sebenarnya. Okey, alhamdulillah. Okey, so kita mulakan dengan suara adalah tubuh badan kita. Suara adalah tubuh badan kita. Harapan saya apabila saya kata tajuk tu suara adalah tubuh badan kita, ramai orang yang mudah untuk tahu, mana kalau tubuh badan dia berkait. Kita lapar jadi masalah, kita kenyang jadi masalah, kita sakit jadi masalah, kita apa lagi? Kita sedih ada jadi masalah. Maknanya dah tahu dah tubuh badan. Secara kasarnya kita kata tubuh badan ni minda kita lah, emosi kita dan fizikal kita. Tapi kalau saya katakan tubuh badan ini adalah rohani, jasmani, luar dan dalam, rasanya semua orang boleh faham dah maksud saya. Betul? Kan? Suara tu melibatkan seluruh badan kita, luar dan dalam, rohani dan jasmani. Itu suara. Jadi, bukan mudah untuk kita sebagai seorang manusia yang lemah ni untuk memainkan suara sentiasa elok aja. Memang bukan mudah. Saya jumpa qari lah, orang yang masuk qari di Malaysia ni yang kita kenali. Maknanya bila dia mengaji tu, dia dapat mengaji bagus, beralun-alun dengan taranum-taranum dia. Tapi ramai di kalangan mereka yang masih gagal memahami cara mengeluarkan suara dengan betul. Okey? Jadi itulah konsep yang saya nak fahamkan. Pertama, kepada orang yang menggunakan bidang vokal ini sebagai kerjaya mereka. Okey. So, ada yang saya jumpa tu, dia mengaji bagus. Tapi dia tak dapat mengguna pakai ketika dia menjadi imam. Ketika dia, tak kira lah imam tu kita solat dengan laki-laki, imam lelaki, ataupun kita solat bersama muslimat ni semua, wanita, ada imam perempuan contohnya. Dari kalangan orang-orang yang mempunyai kemahiran mengaji. Tapi saya lihat pengeluaran suaranya ketika dia membaca ayat surah-surah ketika solat ataupun dia membaca doa, mereka tidak dapat mengguna pakai suara tu dengan sebaik mereka bertaranum. Jadi dalam kelas saya ni bukan sahaja kita memahami skill mengeluarkan suara dengan baik, apa caranya, tetapi juga kita akan memahami banyak perkara lain dalam hidup kita secara tak langsung lah. Kerana suara itu tubuh badan kita, dia sangat berkait dengan macam-macam. Dengan karakter kita, dengan sikap kita. Dia memainkan peranan. Ni semua mainkan peranan. Ya? Jadi bukan mudah untuk kita sebagai manusia yang lemah ni nak mengawal banyak perkara. Bukan mudah. Tapi kita usaha saja. Saya sebagai yang berada di depan untuk kelas ni, saya berada di depan. Maknanya sebagai guru dalam kelas ni, saya akan sentiasa membimbing. Dan kerana ketika saya membimbing sahabat-sahabat semua, sebenarnya saya sedang melatih diri saya untuk menjadi yang lebih baik. Kalau nak ikut duduk seorang-seorang kat rumah, banyak masalah lagi yang kita belum selesaikan ya. Tapi bila dah dapat kelas macam ni, dia memberi saya satu semangat. Kerana saya dapat melatih diri saya untuk menjadi yang lebih baik disebabkan pertemuan dengan sahabat-sahabat semua, insya-Allah. Okey. Untuk mengeluarkan bunyi yang kita inginkan, saya tak tahulah bagaimana keinginan puan-puan nak mengeluarkan bunyi tu, suara yang macam mana. Mungkin ada di antara kita teringin nak mengaji tu bertaranum. Mungkin ada di antara kita yang faham suara yang baik itu, suara yang sedap itu macam suara Ustazah Sharifah Kasif, macam Ustazah Suhaiza,
Macam adalah a few nama-nama macam Ustazah Faridah Mat Saman, pelontar, pembaca Al-Quran kan. Jadi sebenarnya kita sendiri tak tahu suara yang baik yang kita nak tu macam mana. Jadi saya hanya memberikan satu proses yang mana saya cuma membantu memperbaiki ataupun dapat mengenali suara yang puan-puan ada ni yang selalu katalah dah 30 tahun, 60 tahun dah keluar suara selalu ni untuk suara saya sebenarnya bagus tapi selama ni saya mainkan dia salah. Cara saya mainkan suara itu salah. Bagaimana untuk kita mengetahui kita betul atau salah melalui tajuk-tajuk yang akan saya kongsikan. Itu yang menarik tu nanti ya. Kita bukan suara yang sedap tu mesti macam kita selalunya kita dengar suara penyanyi, kita kata Datuk Sharifah Aini, suara dia sedap. Saya nak belajar vokal, nak suara macam beliau. Saya tak boleh jadikan suara puan menjadi suara orang lain. Saya hanya boleh membantu puan memperbaiki ataupun memahami proses pengeluaran suara tu dengan lebih baik lah, maknanya lebih faham, dan itulah pembinaan jenama kita masing-masing. Jenama suara kita masing-masing. Ya, tidak ada istilah saya nak suara macam sipolan-sipolan, tak perlu. Suara saya begini dan saya mainkan suara saya dengan berusaha untuk mainkan dengan baik. Okay. Untuk mendapatkan pengeluaran suara yang baik ni, kita kena faham 3 mekanisme. 3 mekanisme suara. Pertama ialah mekanisme sokongan bunyi. Mekanisme sokongan bunyi, semua orang tahu pentingnya mekanisme tu. Tapi sebelum ni kita hanya tahu sebut tentang pernafasan. Ya, sistem pernafasan sangat-sangat penting ketika kita menghasilkan suara. Itu adalah dia punya ingredient yang pertama ataupun kita kata alat ataupun perkara utama yang memang kena ada, tunggak dia, tunjang dia untuk kita menghasilkan bunyi yang baik. Pernafasan. Jadi di sini saya akan memperkenalkan teknik pernafasan itu supaya puan-puan dapat monitor, dapat mengenal pasti pengeluaran nafas tadi dapat dikawal dengan baik. Di mana kita kena kenal dulu alatan dia iaitu otot diaphragm dan paru-paru. Otot diaphragm dan paru-paru. Dua adalah banyaklah kalau orang belajar biologi ataupun belajar kedoktoran ke, banyaklah lagi dia orang faham tentang anatomi tubuh ni, organ-organ dalam badan. Tapi dalam vokal ni kita kena tahu yang nak bernafas, kita kenali paru-paru kita, kita kenali otot diaphragm kita. Kerana dua benda ni yang paling penting nak bekerja ketika kita bernafas. Paru-paru semua orang kenal, semua orang tahu paru-paru, semua orang ada paru-paru, tetapi bagaimana paru-paru bekerja? Bagaimana paru-paru bekerja supaya kita tahu, kenapa kena buat begitu supaya dapat mengawal pernafasan kita dengan lebih baik. Paru-paru memerlukan otot diaphragm untuk membuatkan dia bekerja. Tak ada otot diaphragm, paru-paru lemah. Okey, kita tak dapat menyerap udara dengan baik. Jadi selama-lama mungkin kita bernafas ni, kita terkempis bahagian diaphragm ni, bahagian perut kita ni. Lalu kita pegang, kalau kita pegang bahagian ni, kita pegang bahagian bawah ulu hati ni. Kejap. Sorry. Okay. Bahagian bawah diaphragm, bawah ulu hati ni, macam mana saya nak tunjuk? Ni kan. Kalau bahagian tu, bila kita bernafas, kalau bahagian tu mengempis, mengecut, maknanya otot tak bekerja. So bahagian yang saya tekan tadi tu, bahagian yang saya tunjuk tu, saya kata ni, saya tekan ni, dia mesti mengembang. Okay. Dia mesti mengembang, bukan mengencit, bukan menguncup.
Ketika kita tarik nafas, bahagian itu mesti mengembang. Kita tak boleh nampak otot tu, kita boleh rasa. Dia bukan perut ya. Perut adalah satu bahagian lain yang sebenarnya tak ada kena-mengena pun ketika bernafas perut tu. Tapi ramai orang yang mengatakan pernafasan perut, suara perut, macam tu ya. Jadi selepas kita masuk kelas vokal ni, kita dah boleh padamkanlah perkataan perut tu. Sebab perut tu hanya kena duduk diam-diam je kat tempat dia supaya nafas jangan masuk dalam perut. Apabila udara masuk dalam perut, kecenderungan untuk kita muntah, untuk kita sedawa tu banyak. Baru ni saya jumpa satu peserta, dia kata dengan saya, kenapa kalau saya buat latihan vokal, saya menguap. Saya tengah nak mencari jawapan tu. Yang saya tahu secara saintifik dia, apabila kita menguap, menandakan badan kita perlukan oksigen. Maknanya kita menguap tu, badan kita perlukan oksigen. Jadi bila dia bernafas, untuk dia melatih nafas untuk buat latihan vokal, dia kata dia lepas dia buat latihan 2-3 kali dia tarik nafas dia menguap. Jadi ke manakah pergi oksigen yang disedut tu? Persoalan saya, ke mana perginya oksigen yang disedut tu? Saya tanya dia, mungkin masuk dalam perut, bukan masuk dalam paru-paru. Jadi benda-benda tu yang selalu kena pastikan. Otot diafragm tu kena mengembang supaya dia tak masuk dalam perut. Ya, jadi pernafasan kita dipanggil sokongan bunyi, sistem pernafasan iaitu mekanisme sokongan bunyi yang harus mengembangkan otot diafragm. Otot diafragm yang kena kerja. Sebab itu ramai yang tak boleh dapat dalam masa 1 sesi, 2 sesi, susah nak dapat. Mengambil masa yang panjang untuk memahami bagaimana otot diafragm tu bekerja. Okey, itu nombor 1. Nombor 2 ialah mekanisme pengeluar bunyi. Mekanisme pengeluar bunyi ni ialah sistem gemaan. Sistem gemaan ataupun orang panggil dalam bahasa Inggerisnya resonance. Sistem gemaan, ya. Bergemalah bunyi suara kita. Bila kita sebut tentang gema, bunyi itu seolah-olah keluarnya dari rongga hidung. Sebab pada rongga hidunglah banyak gemaan suara terjadi. Tapi dia sebenarnya kita kalau dalam buku vokal dia kata nasal cavity ni, rongga hidung ni adalah rumah suara, tone placement. Tapi ramai orang bimbang bila dengar saja hidung, mungkin dia boleh jadi sengau. Suara keluar kat hidung mestilah sengau. Ya. Kemungkinan, kecenderungan untuk suara menjadi sengau tu memang tinggi apabila peredaran nafasnya salah. Kalau peredaran nafasnya betul, suara tak akan menjadi sengau. Ya. Jadi nanti kita akan belajarlah benda-benda ni. Kalau kita tersengau pun tak apa, nanti saya akan bimbing perlahan-lahan. Okey, itu nombor 2. Sistem gemaan. Dia berada di dalam rongga tengkorak kita, di atas tulang pipi. Macam inilah. Tak boleh di bawah tu. Di bawah tulang pipi, suara akan masuk dalam tekak. Suara akan keluar kat tekak. Di bawah tulang pipi. Suara dekat tekak. Kita nak suara di atas tulang pipi. Kalau dari luar ni kita kena setkan tulang pipi lah yang kita nampak. Suara berada di atas tulang pipi. Boleh dengar? Suara berada di atas tulang pipi. Suara berada di bawah tulang pipi. Boleh bezakan kan suara di bawah tulang pipi dengan suara yang berada di atas tulang pipi. Boleh beza tak puan-puan? Bunyi tu. Ya. Jadi kita buat perlahan-lahan ya, jangan gopoh. Bertenang aja. Tak ada kalang kabut, tenang aja. Sebab kita tak kejar apa-apa pun. Ya? Kita kena masing-masing menimba ilmu tu dengan seronok saja. Kalau nak exam boleh bagi exam, tapi exam tu selalu buat orang stres. So tak payah exam lah. Kita exam dalam bentuk macam ni je pun saya dah boleh tahu
siapa grade A, siapa grade B, siapa grade C pun kita dah boleh agak dah. Melalui interaksi, komunikasi kita mingguan ni, kita dah boleh nampak siapa yang akan lebih jauh, siapa boleh pergi macam ni. Tapi itu dah jadi lumrah kehidupan kita, di mana peningkatan dalam apa jua bidang yang kita ceburi ni, setiap orang tak sama. Setiap orang tak sama dia punya proses dia. Ada orang 2 hari dia boleh faham. Ada orang dia ambil masa 3 minggu. Ada orang dia ambil masa 3 bulan dan mungkin lebih 1 tahun. Tapi konsepnya di sini ialah istiqamah. Kalau dia faham dalam masa 2 minggu, tapi dia tak istiqamah, orang yang istiqamah setahun akan dapat menguasai lebih baik daripada yang faham awal tadi tu. Jadi konsep dia istiqamah, sabar dan percaya bahawa segala-gala perkara yang terjadi dalam hidup kita yang kita sangkakan lambat ataupun ada yang di antara kita rasa ia cepat, tapi waktu kepada Allah itu lebih tepat. Allah yang menentukan apa-apa perkara dengan lebih tepat. Allah tak kata dia lambat ataupun cepat, tapi Allah kata waktu yang tepat. Kita ni sebagai manusia yang biasa ni, lambatnya lah nak dapat. Itu yang lambatnya nak dapat. Saya dah 2 tahun tak dapat-dapat. Tapi tak apa, sebab sedang menunggu waktu yang tepat. Kita sedang menunggu waktu yang tepat. Saya sebagai orang yang menceburkan diri dalam bidang pendidikan ni pun, saya apabila saya memahami konsep tersebut, sebab itu saya tak boleh mengajar saya berhentilah mengajar di universiti sebab konsep belajar yang semester ni kan 12 minggu kena habis topik ni, 12 minggu kena habiskan silibus ni. Saya tak dapat nak ikut proses tu. Sebab seolah-olah saya memaksa orang untuk dapat benda tu dengan waktu yang saya tetapkan. Sedangkan saya sedang belajar untuk melihat perkembangan diri kita tadi tu mengikut waktu Allah lah. Jadi saya kena bertabah, kena sabar, kena tenang, kena flow je, ikut je flow tu. Lama-lama saya faham. Dan dapat rasa nikmat kelas vokal ni daripada sahabat-sahabat yang lain lah yang merealisasikan apa ilmu-ilmu yang saya kongsikan ni. Seronok bila dapat peserta-peserta yang faham dan dapat mengguna pakai ilmu tu. Jadi saya seronok sangat. Tak ada hadiah yang paling besar yang boleh saya akui itu ialah dengan apabila orang dapat menggunakan ilmu tersebut. Okey. Jadi nombor 1, nombor 2 dah dapat, dah saya bagi tahu. Nombor 3 ialah mekanisme pengeluar perkataan. Mekanisme pengeluar perkataan iaitu sistem artikulasi. Sistem artikulasi inilah rongga mulut kita, lidah, bibir, gigi, gusi, lelangit. Ni semua ni sistem artikulasi bermula daripada kerongkong kita lah. Macam kita mengaji, kita belajar mahraj. Jadi semua yang dalam tajuk mahraj tu, itulah sistem artikulasi tu. Tapi saya namakan dia bukan sekadar penyebutan, tapi articulate. Artikulasi ni menyebut perkataan dengan huruf yang betul, dengan kedudukan huruf yang betul, dengan meraihkan sifat-sifat huruf yang baik, dan juga dapat memaksudkan perkataan tersebut. Memaksudkan. Memberi erti, memberi makna kepada perkataan itu. Kalau perkataan itu sabar, kita kena menyebutnya dengan sabar. Dengan sabar. Macam itulah. Kalau perkataan itu jangan, kita dapat mengeluarkan rasa itu, mengeluarkan makna jangan tu. Jangan itu satu ketegasan. Jangan. Jangan. Macam itulah. Jadi kita dapat intonasi daripada perkataan itu. Contohnya Allahu Akbar. Kalau kita sebut Allahu Akbar tu pada situasi-situasi yang berlainan. Contohnya kita sebut Allahu Akbar ketika kita sedang melihat bencana. Macam mana? Kita sebut Allahu Akbar ketika kita melihat keindahan.
Macam mana? Dia akan mengeluarkan intonasi yang berbeza. Mengeluarkan suara kita tapi dapat mengeluarkan dengan rasa yang berbeza. Itu yang kena nak cari. Paling susah tu. Paling susah tapi ramai yang dah dapat manfaat lah daripada tajuk tu. Okey. Jadi kita kata pertama mekanisme sokongan bunyi iaitu sistem pernafasan. Kedua mekanisme pengeluar bunyi iaitu sistem gemaan. Yang ketiga mekanisme pengeluar perkataan iaitu sistem artikulasi. Tiga mekanisme ni akan bergerak serentak. Tapi kita nak bina dia, kita kena bina berperingkat-peringkat. Kalau nak bina serentak, kita akan confuse lah, kita akan penat. Ya? Kita bina perlahan-lahan. Latihan pernafasan yang pertama ialah hissing. Hissing. Hissing kena sustain sebanyak 15 saat. Sustain bunyi tersebut, hissing tu selama 15 saat. Kita tengok dia sekata atau tidak. Kalau dia tak sekata, kuat, lambat, kuat, perlahan, kuat macam tu, maknanya ada masalah pada pernafasan kita. Dia kena sekata. Kalau 5 sen semua, 5 sen sampai habis. Macam itulah nanti kita akan bagi penerangan selanjutnya bila nanti kita buat dia punya praktikal. Okey. Yang kedua, latihan bagi mekanisme yang kedua ialah humming. Bunyi tu melalui rongga hidung. Maknanya apa perlakuan kita daripada bahagian mulut kita, kita buka ke, kita tutup ke, kita buat apa pun, bunyi tak boleh berubah. Kan tadi saya buat muka kan, macam contohnya. Buat tu kan. Buatlah apa-apa pada mulut kita, bunyi tidak akan berubah. Sebab mulut bukannya tempat bunyi keluar. Bunyi tu keluar melalui rongga yang lain. Jadi kita buat. Buatlah apa-apa pun, bunyi tetap sustain. Buat itu selama 15 saat. Buka mulut, tutup mulut, moncong mulut, buat apa-apa pun, bunyi tidak akan berubah. Yang ketiga, latihannya, mekanisme yang ketiga ni ada 2 latihan. Satu bubbling. Satu lagi, tongue trill, lidah ya. Semua tu kita sustain selama 15 saat. Itu latihan-latihan. Satu minit aja latihan dia puan. Hissing 15 saat, humming 15 saat, bubbling 15 saat dan tongue trill 15 saat. Semua sekali 1 minit. Itu latihan dapat buat 1 minit sehari pun dah cukup baik. Dah kena bersyukur lah. Saya lah yang kena bersyukur kalau ada peserta vokal yang buat latihan 1 minit 1 hari, saya dah kata okeylah tu. Macam tu, okeylah tu 1 minit sehari. Jadilah daripada tak buat langsung. Tapi kalau puan-puan boleh buat lebih daripada 1 minit, dia akan jadi lebih baik lah. Dia tak ada shortcut ya. Dia tak ada shortcut macam puan dengar, puan tak buat bubbling, puan tak buat latihan yang 1 minit ni, puan terus nak baca. Tak boleh. Boleh baca, tapi membaca nak dapat perubahan suara tu susah. Suara tak berubah-ubah, sama je macam dulu. Sebab kita tak lalui proses tu. Latihan pemanasan tu kena dibuat. Kerana dengan latihan itulah proses peredaran udara semua jadi lebih tepat. Selama-lama ni mungkin kita menggunakan udara tadi tu, dia beredar, peredaran udara yang keluar daripada paru-paru kita ni, nak keluar jadi suara tu, sebelum ni tidak betul lah, mungkin tak betul, jadikan suara kita bermasalah. Di antaranya masalah pertama, suara cepat letih. Cepat letih, serak dan senang untuk menjerit.
senang untuk jadi menjerit. Okay. Yang kedua, kita akan mengalami nafas pendek. Nafas pendek, kita tak dapat keluarkan, raikan sifat-sifat huruf dengan baik. Kita tidak dapat meletakkan huruf pada makhraj yang betul. Kita tidak dapat menyebut perkataan itu dengan intonasi yang betul. Sebab banyak tajuk-tajuk lain selain daripada teknikal ni yang akan membantu pengeluaran suara kita. Okey. Baiklah. Sesi teori ni amat membosankan. Mungkin pada saya dia menjadi bosan kerana saya dah cakap benda ni bertahun-tahun. Jadi macam nak kena cakap lagi, nak kena cakap lagi. Tetapi kita boleh bincangkan untuk menjadikan penerangan saya tadi menjadi lebih menarik. Silakan, ada persoalan sila ajukan sekarang. Ada pengalaman, ada apa nak cerita, nak kongsi, silakan. Bukakan mikrofon dan bercakap. Silakan. Assalamualaikum cikgu. Ya. Cikgu boleh tak terang lagi sekali otot diaphragm mengembang tu? Otot diaphragm mengembang, siapa yang bercakap tu? Aisyah. Aisyah. Okay, saya tengah cari Cik Aisyah kita ni. Sebab kalau otot ni mengembang, dalam perut kita macam mana keadaan perut? Perut dalam kita kempis. Perut kita kempis. Kempis ke dalam? Kempis memang ke dalam lah. Oh jadi itulah macam mana nak buat selari tu ya? Buat selari tu. Diaphragm mengembang. Terima kasih. Tak apa Puan Aisyah. Saya suka. Macam ni lah Puan Aisyah. Persoalan Puan Aisyah ni baru saya teringat, saya lupa nak explain. Nampak tu? Saya lupa nak explain. Sebelum kita bernafas, kita kena kenal pasti dulu kedudukan badan kita. Berdiri ataupun duduk mesti tegak. Maknanya tegak tu tulang belakang kita betul-betul tegak. Stretch kan tulang belakang kita tegak. Okey. Bila kita menegak betul-betul, kita stretch kan, kita rasa sedikit menonggek. Sedikit menonggek. Tak kira lah kita berdiri atau duduk, bila kita daripada macam ni, kita nak tegak, kita punya akan rasa macam menonggek sikit. Okey? Tak apa, biarkan dia tonggek tu. Biarkan dia menonggek tu. Tapi kerja kita dah stretch, kempiskan perut. Kempiskan perut. Perut tu kempis macam kita nak pakai bengkung. Kan kita kempiskan perut. Belum tarik nafas lagi. Baru tarik otot perut tu supaya kempis. Kemudian kita kemut. Kita kemut supaya yang tonggek tadi tu balik ke tempat asal. Itu memang susah. Okey, tegakkan badan, kepihkan perut, kemut. Supaya bila kita kemut, punggung kita yang tadi tonggek tu akan balik ke tempat asal. Okey? Susah tau. Saya belajar ni masa muda dulu, susah. Kemudian bila kita duduk, pastikan tulang sulbi, tulang tongking tidak boleh menyentuh tempat duduk. Kalau tulang sulbi menyentuh tempat duduk, maknanya tulang belakang kita belum betul-betul tegak. Jadi itu syarat pertamalah. Syarat atau nak panggil apa? Syarat sah bernafas ataupun rukun nafas. Boleh. Mana-manalah nak jadikan dia rukun nafas pun boleh, nak jadikan dia syarat sah bernafas supaya nafas kita sah betul. Okey. Kempiskan perut, kita fokus pada bahagian diaphragm. Ni saya turunkan sikit. Ni. Perut dah kempis ni. So, kita tekan ulu hati kita ni. Kita nafas. Tangan kita ni, jari kita akan tengah nak tengok. Okey, jari kita ni akan terkeluar, nampak? Saya tunjuk dari sisi Sekejap Puan Okey. Pandangan sisi. Okey. Saya tekan. Dia akan keluar ni. Dia tak boleh. Tapi perut dalam keadaan kempis. Perut tak boleh boncit. Perut tak boleh keluar. Waktu otot diaphragm tu mengembang, perut tak jadi apa-apa.
Kena praktis tu. Memang. Boleh Puan Nisa? InsyaAllah cikgu, insyaAllah. Cuba je. Ya. Apa-apa yang Puan rasa bila Puan lakukan latihan tu, apa-apa yang Puan rasa tu Puan catat. Rasa apa? Rasa marah, rasa geram, rasa sakit ke, semua catat je. Minggu depan kita bincang lagi. Nanti akan jadi lebih seronok. Bincang lagi. Sebab ada banyak rahsia di sebalik perlakuan tu yang memang saya tak bagi tahu. Kalau saya bagi tahu sekarang, dia tak best lah. Biar kita rasa dulu proses dia. Macam kita tengok drama lah. Dia drama bersiri. Dia tak boleh tunjuk dia punya ending ni masa tu. Dia bagi tersangkut dulu. Minggu depan nak datang lagi. Kan? Macam tu Pak Isa. Okey, lagi soalan? Silakan. Soalan yang lain silakan. Ya, Ustazah nak tanya yang bubbling tu ada 3, bibir, lidah. Apa Ustazah? Kejap Ustazah, kejap. Cikgu. Okey, sila. Okey, Puan Rahma saya faham. Nanti saya bagi tahu macam ni. Latihan suara ada 4. Yang pertama, hissing. Siapa-siapa tolong typekan dekat kita punya chat tu. Hissing. Yang kedua, humming. Yang ketiga, bubbling. Yang keempat, tongue trill. Saya jadikan, kalau dalam bahasa Melayu, yang pertama itu hissing, macam nak buat hissing tu. Tapi jangan jangan shin. Dia tak nak shin. Saya nak sin. Sifat sin. Latihan ni dipanggil juga latihan, ada orang sebut snake exercise, latihan snake. Banyak perkataannya dalam bahasa Inggeris lah, tak apalah kita cakaplah Inggeris sikit. Hissing. Hiss. Macam tu. Macam bunyi ular. Macam bunyi ular, betul. Okey. Yang kedua, humming. Tu dia. Macam P. Ramlee lah. Bahagia. Dia buat macam tu. Buatlah. Dengan lagu Saloma kan. Saloma banyak humming-humming ni. Tu dia. Buatlah humming tu. Yang kedua. Yang ketiga, bubbling. Guna bibir. Bibir yang akan bergetar. Dan yang keempat, lidah kita, tongue trill. Lidah lah tak boleh nampak lah, mungkin saya boleh tunjuk. Lidah. Tapi bila puan-puan buat latihan, jangan mendongak. Ni saya dongak ni sebab saya nak tunjuk lidah tu. Okey? Tenang aja. Senyum banyak. Senyum. Sekejap. Mata saya tengok bawah aja. Sekarang saya tengok kamera. Senyum ya. Macam tu. Jangan masam. Suara akan jadi ke dalam. Buat perlakuan ni tak boleh masam. Nak humming pun macam leceh lah cikgu ni suruh humming pula. Bunyi tak akan keluar jauh. Dia akan mendak ke dalam. Senyum. Boleh dapat Puan Rahma? Boleh. Ustazah, terima kasih. Ustazah lagi, cikgu Hajar. Ada apa persoalan tu? Daripada latihan-latihan yang saya kenalkan tadi, ada apa-apa persoalan tak? Rasa sikit lah. Nafas. Kita rasa macam nafas apa semua macam oksigen masuk lega rasanya. Bila buat apa tu boleh lah Ustazah. Boleh. Nanti minggu depan pastikan boleh buka kamera ya supaya saya boleh nampak perlakuan tu semua ya.
Okey. Dia kalau dia tak, saya tak nampak mulut tu, saya tak boleh tengok, susah, saya kena tengok macam mana mulut tu bubbling semua, saya kena nampak. Ya? Okey. Dan buat dulu latihan tu, akan jumpa lagi perkara-perkara yang ajaib lagi kat situ. Catatkan perkara ajaib tu. Kongsi minggu depan. Macam tu lah. Okey, lagi soalan. Yang saya Siapa tak nak? tangkap yang tang trail tu. Tang trail, Saya tak boleh buat. panggil ayam tu macam kat kampung tu tak boleh. Ustazah, macam cikgu. Itu macam takriro ke cikgu? Of course. Iyalah. Ramanya pun lidah. Macam okey. Macam kita panggil ayam. Kita tak tahulah, saya orang kampung. Jadi masa dulu bela ayam, panggil macam tu kan. Tapi dulu panggil tu tak ada teknik lah. Sekarang dah ada teknik. Ayam-ayamku sayang, marilah balik. Makan. Dulu, balik, makan. Macam huruf ro lah. 15 saat buat tu. Okey, lagi soalan? Cikgu, macam mana saya tak boleh nak buat bubbling ni? Dia tak boleh nak jadi. Okey, doktor letak jari di kat pipi ni. Tarik nafas. Buat. Cuba. Udara tak boleh pergi mulut ya. Udara jangan hantar kat mulut. Udara jangan hantar kat mulut. Udara dia jalan aja melalui rongga hidung ni. Jangan fokus pada mulut. Fokus pada rongga hidung. Dia tak boleh lama, dia sekejap je. Okey. Okey, terima kasih doktor. Bila doktor cakap dia tak boleh lama tapi dia sekejap. Yang ni saya nak kongsi. Selalunya kita akan jadikan dia satu masalah lah. Dia tak boleh lama tapi sekejap. Tapi sebenarnya tadi kita nak target kita boleh buat dengan tidak aja dulu. Okey, pertama boleh buat dah. Dah boleh buat ke belum? Dah boleh. Yes, pertama kita kena mengaku dulu. Oh, dah dapat. Tapi baru saya nak sustain. So tenang, tarik nafas. Boleh panjang. Tapi tak apa, hari ni doktor tak dapat panjang, tak apa. Nanti hari lain dia dapat. Perlahan-lahan aja, jangan stres. Yang penting jangan stres. Baik? Yang penting dapat dulu, dapat. Pendek pun tak apa. Yang penting dapat. Siapa lagi soalan lain? Silakan. Cikgu, humping tu sebenarnya melalui Hidung. hidung. Habis tu tadi Puan Rozila buat melalui mana keluarnya? Betul lah. Humming ya. Humming memang pakai hidung. Kalau kita tutup hidung bunyi tak keluar. Kalau kita tutup hidung ni bunyi tak keluar. Dia takkan keluar. Okey. Okey, sama-sama. Lagi soalan? Orang lama mungkin ada soalan tapi bukan soalan asas lah. Orang lama pasti akan ada persoalan pada tahap mereka yang dah faham yang apa. Jangan diam aja, tanya juga. Orang yang lama tu. Bertanya mengikut tahap anda lah. Jangan tu dia. Dia berhenti kereta, dia tarik handbrake tu kita dengar keras. Soalannya benda basic juga cikgu. Boleh, silakan. Kaku pula dia kat situ. Hai, awak kat mana? Awak kat mana? Jemaah. Ya? Gemaan ya? Ya. Jadi macam suara tu kita nak kita target untuk bergema lah sefahaman saya. Ya. So itu yang sebaiknya. Jadi lawan dia adalah apa?
Maknanya yang tak Bergema. baik tu apa? Oh, Bergema. yang bagusnya bergema, yang tak bagusnya Ha. dipanggil dry sound, bunyi yang kering. Kering. Kering, bunyinya Contoh? kering. Bunyi dia contoh dengan bunyi tekak lah. Okey. Bergema dan tak Tekak bergema lah. dengan kering. Tapi kalau nak senang orang faham, bunyi yang tak bergema. Lagi orang cepat faham. Bila kita sebut bunyi yang kering, dalam kami orang muzik, bila sebut dry sound, kita terus faham dry sound tu apa. Tapi orang biasa, kalau cakap dry sound, bunyi yang kering, dia akan pula tanya kering macam mana, begitu, begini, panjang ceritanya. Jadi saya cerita macam ni. Bunyi yang Macam ni bergema, lah, macam yang saya tanya ni lah. baguslah. Bergema dengan tidak bergema. Dah, lagi senang, tak ada persoalan banyak. Bergema dan tidak bergema. Apabila bunyi bergema, dia akan bunyi tu basah lah. Macam tak kering lah. Bunyi tu lembut. Dan dia boleh mengalun. Boleh bergelombang. Okey, contoh. Kalau bunyi yang tak bergema, dia akan jadi dia nak menghasilkan gelombang tu susah. Bunyi jadi tak cantik. Boleh bezalah. Boleh faham? Faham? Alright. Saya suka penerangan tu, cikgu. Terfikir nak tanya. Sebelum ni. Bagus. Saya faham. Tanya je. Saya akan cari jawapan dia. Okey, saya bukannya pandai tau. Tapi kalau orang tanya, saya usaha cari jawapan dia. Go. Lagi soalan? Sambung perjalanan Ayu ni. Cikgu saya nak tanya. Ya, silakan. Daripada yang cepat ni, saya katalah suara kita kepada awal tidak begitu baik, akan menjadikan suara kita yang baik dan dengan latihan dia. Gitu. Oh ya, betul. Memang melalui latihan tu, suara kita akan peningkatan pengeluarannya jadi lebih baik. Dari awal itu yang saya kata untuk membantu memperbaiki pengeluaran suara. Suara yang kita ada, yang Allah bagi tu dah baik. Tapi cara kita keluarkan tu, cara dia tak betul. Jadi tak baiklah. Jadi bila kita betulkan proses dia, kita fahami proses dia, tentu dia akan menjadikan suara lebih baik. Suara yang baik, kalau puan cakap suara baik, kalau saya tanya tapi suara saya tak macam suara si Polan. Puan selalu mungkin puan bandingkan suara puan dengan suara orang lain. Tak boleh. Kita tak perlu bandingkan suara kita dengan suara orang lain. Kita banding suara kita dengan suara kita. Suara kita dengan suara kita. Maknanya kan memang kalau ikutkan kalau kata ada Allah kata pun dalam hidup ni tak payah banding-banding hidup kita dengan hidup orang lain. Kalau kita banding orang tu kaya, kita ni saya tadi petang pun saya ada share satu benda. Kaya itu nilaian manusia ialah banyak duit. Kaya pada manusia, orang kaya tu orang banyak duit lah. Duduk rumah besar, kereta besar, kaya tu begitu. Pandangan manusia. Pandangan Allah, orang yang kaya tu apa? Orang yang kaya itu orang yang banyak bersedekah. Beza kan pandangan kita dengan pandangan Allah. Jadi kita jangan bezakan suara kita ataupun bandingkan suara kita dengan suara orang lain. Kita benakan aja suara yang dah ada yang Allah bagi ni, kita bina je. Inilah cara pembinaan yang saya nak kongsikan. Buat je latihan tu selalu. Rasa bertenang. Ramai juga peserta yang pernah belajar dengan saya merupakan orang yang panas baran. Tapi melalui proses vokal ni, lama kelamaan, beliau menjadi orang yang sangat tenang. Dia mengubah sikap dia yang panas baran tu, sifat-sifat yang negatif tu, dia ubah. Kerana nak mengeluarkan suara ni yang paling banyak mengubah kita punya
rohani dan jasmani. Sebab kita kena faham suara ni Allah yang bagi. Kalau dia tak jadi, keluarannya tu tak payah sedih sebab Allah kata cuba lagi. Buat sampai dapat. Buat sampai dapat. Jadi ini yang menunjukkan di sini kenapa sahabat-sahabat kita yang dah 2 tahun, masuk 3 tahun berada dengan saya lagi. Kalau dari sudut pemantauan saya, kalau kata saya buat kelas tu 6 bulan. Jadi benda tu mungkin ramai orang belajar tapi tak dapat menguasai, dah habis. Tapi saya tak. Saya kata tak kisahlah. Saya jalan aja kelas saya. Siapa rasa tak nak datang, tak payah datang. Siapa rasa nak datang, datang. Kata tak boleh datang 3 bulan, tak apa. Sebab kelas saya akan berjalan aja. Dia tak ada kelas ni 3 bulan, kelas ni 6 bulan, tak ada. Kelas saya berjalan aja. Saya pun ingin mengambil kesempatan lah mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur iaitu SPAQ apa? Singkatan kepada Sahabat Pencinta Al-Quran. Maknanya kepada penganjur kita Sahabat Pencinta Al-Quran ni tadi yang membenarkan saya berada dalam link Sahabat Pencinta Al-Quran ni setiap Selasa pukul 9 malam. Terus jalan. Dia tak ada tutup. Tak ada tutup. Datang minggu depan ada urusan nak balik kampung, tak datang, tak apa. Tapi ramai di antaranya contoh tadi, macam contoh kita ambil tadi, Ayuni, kita ambil contoh tadi Puan, siapa nama tadi tu ya? Dia dalam kereta pun dia mendengar kan. Maknanya tak ada masalah. Pak Miza. Puan Miza. Ya Allah, Miza. Saya sampai terlupa nama Miza. Okey, maknanya saya tidak mempersulitkan soalan kelas ni macam datang mesti masuk macam ni, tak ada. Masuklah anytime you free, you masuk. Kalau you ada urusan tak apa, jangan kalang kabut sebab saya akan berada setiap hari Selasa di sini. Jadi kita kumpul je sama-sama. Okey, lagi soalan lain? Cikgu. Ya. Ada soalan lain? Cikgu, saya nak tanya tentang cikgu. Mekanisme mengeluarkan suara bunyi di mana cikgu kata suara berada di rongga pipi atas. Ya. Bukan di rongga pipi. Kena sentiasa meninggi ke apa tu? Tidak. Udara kita sentiasa berada di rongga ni. Dalam tengkorak kita. Sebab tengkorak tu tak boleh buka. Saya cakap kalau dekat luar ni, dia berada di atas tulang pipi. Ni tulang pipi kita ni. Udara kita mesti sampai lebih daripada, udara kita tak boleh berada di sini. Udara kita kena berada di sini. Jadi di atas tulang pipi. Bila kita a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Asas dia macam tu. Jangan a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Jangan dekat bawah. Kalau yang asas tu tak boleh jumpa, suara susah nak bina. Cari yang asas tu dulu. Semua dekat atas ni. Tarik nafas, hantar ke atas ni. Tapi bukan tinggi. A'udzubillahi minasyaitanir. Tak payah fikir pasal bunyi tu tinggi. Udara tu je yang tinggi. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Udara yang tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Udara tinggi. Kalau udara rendah, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Dengar beza kan? Udara rendah. Betul. Maknanya udara perlu diselaraskan berada di kedudukan di atas tulang pipi. Jangan rendah daripada tulang pipi. Tu kena praktis lah istilah-istilah tu, method tu. Okey? Lagi soalan? 5 minit lagi. Silakan. Assalamualaikum cikgu, saya nak tanya. Ya, Waalaikumsalam.
Saya ni kategori suara yang tak tahulah saya belajar. Dia orang kata, dia kata ni suara gagah. Suara gagah tu maksudnya boleh tak dilembutkan cikgu? Suara gagah tu suara kasar kan? Siapakah yang bersoalan tu? Saya Kak Rasia. Ya, suara gagah tu. Siapa yang bagi itu Siapa yang bagi istilah suara gagah tu ya? Guru taranum saya cikgu. Dia kata gagah lah suara suara pondasian ni, dia kata macam bekas moden, dia kata. Saya kata maknanya kasar benar. Tu yang lucu tu saya, kasar benar. Jadinya boleh tak suara kita ni dilembutkan sikit melalui teknik-teknik yang cikgu ajar nanti? Iya, memanglah boleh sangat. Suara saya pun suara yang gagah. Asalnya sangat gagah. Tapi tak gagah macam ni Kak Dasia. Dia gagah macam ni. Dia gagah. Suara saya dulu gagah. Gagah macam ni. Bila bercakap, semua kalau boleh semua orang nak kena dengar. Betul. Tapi semua orang jadi sakit telinga dengar. A'udzubillah. Macam tu lah. Dengar tu. Suara tu jadi pecah. Cenderung jadi pecah. Okay. Melalui latihan vokal tu, melalui pemahaman vokal tadi tu, kita kena ubahlah. Daripada yang macam ni, jadikan macam ni. Boleh beza? Nama saya Siti Hajar. Jadikan macam ni. Tarik nafas. Senyum. Nama saya Siti Hajar. Boleh lembut kan? Tapi saya tak bolehlah lembut macam siapa kat sini lembut saya tak boleh lembut. Orang tak boleh kata. Mungkin lembut saya ialah melembut saya adalah lembut saya yang dibanding dengan kasar saya tadi tu. Saya tidak boleh lembut macam si Polan. Sebab saya lain. Saya Siti Hajar. Yang itu siapa namanya? Ayuni. Lembut Ayuni dengan lembut saya tak sama sebab kita berlainan karakter, berlainan orang lah. Saya pun tak boleh nak lembut macam Ayuni lah. Memang tak boleh. Sebab kita hanya lembut daripada yang kasar tadi, kita punya kasar tu, kita punya gagah tu, kita lembutkan. Tapi bukan bermaksud kita tak gagah lagi. Kita tetap gagah. Tapi gagah kita beza. Kita tetap gagah daripada kita tetap gagah. Manalah yang lebih baik? Satu. Kita gagah. Kita tetap gagah. Itu satu. Nombor dua. Kita gagah. Kita tetap gagah. Mana pilih? Nombor satu ke nombor dua? Nombor dua. Ya. Terima kasih pilih nombor dua. Sebab nombor dua tu adalah dari proses pengeluaran yang sedah dibetulkan. Asalnya nombor satu. Asal kita nombor satu. Tapi melalui ilmu yang kita faham, dia boleh jadi nombor dua. Yang paling best kan Kak Dasyah kan? Yang paling best sekali ialah jangan main-main dengan saya ya. Sebab saya boleh jadi yang nombor satu tu balik. Contohnya begitulah. Maknanya, dia kata cikgu sekarang dah lain ya. Cikgu sekarang dah lembut, cikgu cakap dah lain, dah tak macam dulu. Ya alhamdulillah saya dah berubah. Tapi jangan buat perkara yang boleh saya jadi yang nombor satu tu balik. Tapi dari pengalaman saya, apabila kita dah jumpa yang nombor dua tu, yang nombor satu tu tak akan datang dah. Dia dah takut nak datang. Okay. Jadi kita teruskan saja. Yang baik tu kita jalan aja. Yang tak baik tu kita tinggal aja. Perlahan-lahan. Jadi nanti Kak Dasyah akan rasa macam ni tau. Rasa lain lah. Nanti anak-anak, keluarga, suami ke akan cakap, mak ni kenapa lain? Mak ni kenapa cakap sekarang dah tak sama? Kan? Mesti dia akan tegur. Sebab saya pun kena macam tu. Tapi tak mengapa. Kalau lainnya kita itu kepada kebaikan, kenapa kita nak takut nak berubah? Lain. Biar aja kita lain. Jawab dekat anak-anak macam tu. Mak lain lagi bagus ke lagi tak bagus?
lagi bagus. Baguslah. Lain tu jadi bagus, tak apalah. Jangan lain jadi tak bagus. Itu je konsep nak kuatkan semangat. Kalau tidak, semangat kita akan luntur. Kerana orang persekitaran kita mengatakan, kenapa si, perasan tak si Kak Dasiah tu dah berubah? Kan? Kita berubah kepada kebaikan. Okey, dah berubah, betul lah. Kau perasan tak? Kenapa? Kita kena kenal pasti. Perubahan yang kita buat tu baik atau tak baik. Kalau orang kata baik, jangan takutlah nak berubah. Benda tu berubah kepada kebaikan. Jalan. Macam itulah. Tanpa disedari hari ini, saya boleh bercakap dengan cara yang berbeza. Kalau dulu saya anak balik rumah, contoh tak payah cerita anak lah. Kita balik rumah bagi salam, dulu macam ni. Assalamualaikum. Macam tu. Orang tak dengar kita macam Assalamualaikum. Assalamualaikum. Macam tu. Lama hari ini saya bagi salam tu dah lain. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia jadi lembut. Dia tak Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak ada macam tu. Tu bagi salam. Sama juga dengan kita menegur anak-anak. Maknanya dulu kalau kita tegur anak tu, apalah cepat je nak. Macam tu. Ataupun kalau makan tu jangan lupa cuci pinggan. Kita cakap macam tu. Tapi kita dah tukar jadikan lepas makan jangan lupa cuci pinggan ya. Beza. Kita berbeza daripada yang lama. It's okay. Tak ada benda yang memalukan pun. Saya rasa saya banggalah saya dapat berubah tu. Tapi janganlah action. Cuma kita bangga perubahan yang kita buat tu, kita mampu buat. Kita mampu buat perubahan. Jadi tidak ada erti, tidak ada istilah saya tak boleh maju. Boleh ke akak ni dah umur macam ni? Boleh ke cikgu akak ni dah umur macam ni? Ramai peserta yang bertanya dengan saya macam tu. Umur macam saya ni boleh ke cikgu? Tidak ada istilah tak boleh berubah. Pada usia mana pun boleh. Selagi kita bernyawa. Berubahlah kepada kebaikan. Macam itulah ayatnya kan. Selagi kita bernyawa, berubahlah kepada kebaikan. Sama-samalah. Saya pun bukan baik. Bukan yang terbaik. Tapi kita berusaha untuk jadi baik. Senyum aja selalu. Susah hati tak makan sehari pun senyum. Siapa tahu, saya belum makan dari tengah hari. Belum makan. Baru kunyah-kunyah benda-benda je. Kunyah-kunyah je. Jadi tak apalah saya cerita je. Tapi saya nak cakap yang saya masih bertenaga. Saya masih dapat bagi tenaga dalam apa yang saya lakukan lah. Kalau tidak, bahayalah kalau saya tak boleh bagi tenaga kan. Okey, lagi soalan? Cikgu. Ya. Macam contoh kalau orang kata suara emas ni, dia memang kira anugerah Allah ke ataupun memang dia pada lapis yang dibuat panjang masa. Suara emas? Orang dia ada dabit, orang kata suara emas contoh macam Syarif Aini ni kan. Suara emas ataupun Jamal Abdillah. Ada suara tu, maksud saya tu suara dia memang dari anugerah Allah ataupun dia biasa membuat Faham. Okey. Ada orang lahir dengan kemahiran yang lebih. Allah bagi dia kemahiran mengeluarkan bunyi dengan baik. Okey. Tetapi bunyi tu baik dibanding dengan bunyi orang lain. Bunyi tu lebih baik, dia ada kemahiran, bakat tu Allah bagi. Tapi dia tak berilmu. Mereka tidak berilmu tentang ilmu suara ni. Jadi masih ada beberapa tajuk dalam pengeluaran suara tu yang mereka tidak dapat kuasai. Jadinya saya belajar tentang pengeluaran suara tu. So saya bagi tahulah. Macam arwah Datuk Sharifah Aini Arwah Datuk Sharifah Aini kira rapatlah dengan saya Maknanya dia selalu tanya, Dek, ajar. Dia lembut, orangnya lembut. Ajar, Kak Pah keluarkan suara ni dah betul ke belum? Macam itulah.
Jadi saya akan tanya dia, saya ni peminat Kak Pah. Saya ni peminat Kak Pah. Dulu piring hitam, ayah saya beli piring hitam dari piring hitam pertama. Piring hitam lagu Kak Pah tu. Dari Kak Pah muda sampailah ni. Saya ikuti lagu-lagu tu semua. Hapuslah air matamu. Macam-macam lah. Kau tiba ketika hari senja. Lagu tu semua saya tahu. Sarifah Aini ni. Saya tanya dia balik. Perasan tak suara Kak Pah dulu masa muda dengan Kak Pah dah berumur? Perasan tak kualitinya berbeza? Dia kata, ya. Dia kata, dulu suara macam nyaring. Kecil. Tapi bila makin umur suara jadi besar. Itulah proses-proses yang berlaku yang kita tidak benakan suara dengan teknik yang betul. Itu proses-proses dia. Suara menjadi berbeza. Jadi dan selalunya bila orang yang tak mempunyai ilmu ni, dia akan sampai satu tahap usia dia tu nafas dia jadi pendek, dia tak boleh pergi note tinggi. Itu memang yang dia akan dilalui. Ya, alasan-alasan yang dia orang bagi selalunya kalau penyanyi ni, dah berumah tangga, dah lahirkan anak, jadi suara berubah. Sebenarnya suara tak ada berkait dengan itu. Tapi dia berkait dengan tubuh badan kita. Kalau tubuh badan kita otot-ototnya kendur, suara akan terpengaruh. Dipengaruhi oleh otot yang kendur itu. Jadi kita kena sentiasa praktis supaya suara itu tidak berubah. Supaya kemampuan bernafas itu masih bagus. Contohnya Hetty Koes Endang. Kalau kat sini orang tua ni semua kenal Hetty Koes Endang. Hetty Koes Endang dalam umur dia 64 tahun. Sekarang 64 lagi ke dah lebih. Dalam usia dia 64 tahun, dia menyanyi lagu dia yang dulu lebih baik daripada dulu. Bukannya lebih teruk, lebih baik. Dia kata sampai nadanya pun sudah ditukar. Ini dah tak boleh pakai nada yang dulu. Nada yang dulu rendah. Nada yang sekarang jadi lagi tinggi. Umur 64 tahun. Jadi kita rasa macam, wow kan. Bila dia berbincang, bila kita bercakap dengan dia, itulah dia kata hukum alam. Kalau kamu terus buat, aduh cikgu ni, dia selalu cakap dengan saya macam tu. Kan kalau kita terus latih, terus buat latihan kan, otot-otot semuanya kuat. Dia kata dengan saya macam tu. Jadi seronok lah kalau dia jadi makin, itu dia proses dia. Macam tu lah. Jadi tak ada masalah umur, tak ada masalah apa-apa. Ya, masalahnya ialah ada bakat dan cari ilmu. Ada minat dan cari ilmu. Ada minat, tak ada bakat. Macam ada orang yang minat tapi bakat tak ada, tapi dia boleh juga improve. Ada juga yang boleh improve. Siapa Contoh. Geng-geng kita ada yang dia tak berbakat tapi dia berminat. Maju. Dia tak berbakat, maju tak ada dalam ni. Dia tak berbakat tapi dia berminat. Minat sangat. Ada perubahan. Ada perubahan dalam pembacaan dia, dalam pengeluaran suara dia. Ada lagi Kak Roziah. Kak Roziah pun dia tak berbakat tapi dia berminat. Ramai orang yang berminat tapi tak berbakat. Tapi tak apalah, ilmu tu tadi membantu mereka untuk menjadi lebih baik. Okey? Teruskan bersemangat. Mari saya tengok wajah masing-masing senyum ke tak senyum ni. Saya tengok seorang-seorang wajah ni. Senyum. Senyum lebar. Barulah seronok senyum. Sebelum kita sudahi majlis kita ni, kita kasih semangat pada sahabat-sahabat kita semua. Saya belanja satu lagu senyum. Mari kita bersenyum dengan lagu senyum. Senyum umpama suria yang membawa cahaya. Senyumlah dari hati
duniamu berseri, senyum umpama titian dalam kehidupan. Kau tersenyum, ku tersenyum, kemesraan menguntung. Senyum kepada semua, senyumanmu amatlah berharga. Senyum membahagiakan, dengan senyuman terjalinlah ikatan. Yeah. kasih. Cikgu. Dapat. Ya, terima kasih banyak-banyak. Jom kita tutup majlis kita dengan surah Wal-As dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr. Innal insana lafi husr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Minta maaf zahir dan batin atas segala kelemahan ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Lupa nama